Hmm. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sesi webinar yang dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan pada pagi ini. Saya Dr. Chua, moderator untuk sesi webinar ini. Bersama dengan saya pada pagi ini ialah Profesor Madya Dr. Zahara Husin, Timbalan Dekan Ijazah Tinggi Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Zahara Husin akan berkongsi dengan kita perjalanan calon PhD atau master dengan beasiswa. Sepanjang sesi perkongsian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan, sila kemukakan soalan anda pada bahagian live chat. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Profesor Madya Dr. Zahara Husin untuk memulakan sesi perkongsian ini. Profesor Madya Dr. Zahara, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Chua selaku moderator dan juga host bagi program ini. Juga Dr. Nur Nazrina selaku wakil yang menguruskan kita punya streaming live inilah ya. Okey, so saya akan kongsikan sedikit tentang apa yang ada di Fakulti Pendidikan lah. Mungkin ada sedikit berkaitan dengan perjalanan, tapi kemungkinan banyaknya berkaitan dengan program yang ada di Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Mungkin kita share PowerPoint, Dr. Chua. Okey. Sekejap ya. So terima kasih, sambil terima kasihlah kepada yang ada bersama kita. Berapa ramai ada ni Dr. Naz Dr. Chua boleh nampak berapa orang yang ada? Okey. So saya mengucapkan selamat datang, welcome kepada pelajar baru khususnya yang akan datang bagi semester 1 2022-2023 dan juga ini adalah lebih bersifat taklimat yang umum sebenarnya, semua orang boleh juga tengok dan juga lihat PowerPoint inilah. Okey. So untuk permulaan saya mulakan dengan kedudukan fakulti ya. So, kami sangat berbangga kerana Fakulti Pendidikan pada masa ini berada di tahap yang rank 55 dalam QS World University Rankings by Subject dan kalau anda sebahagian daripada ahli fakulti ataupun anda adalah pelajar juga adalah termasuk dalam lingkungan ini. So tahniah. Okey, untuk program di Ijazah Tinggi Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, sebenarnya kita ada program bermula daripada DPP, Diploma Pasca Sarjana Pendidikan, Sarjana dan juga PhD lah. So mungkin saya mulakan dulu dengan PhD. So PhD Doctoral Programs kita ada dua kategori, iaitu Doctor of Philosophy by Research. Ini yang fully research lah. Fully research, cuma khususnya yang diwajibkan adalah research method saja. Dan yang kedua, Doctor of Philosophy by Mixed Mode ataupun mode campuran, kod dia PWA. Ini ada kursus dan juga ada disertasi yang membawa kepada kredit-kredit tertentu bagi memenuhi keperluan Doctor of Philosophy by Mixed Mode. So boleh pilihlah sama ada by research ataupun by mixed mode. Kalau yang mixed mode saya galakkan bagi mereka yang mungkin ijazah sarjana muda yang mendapat first class 3.7 ke atas peringkat sarjana muda, anda boleh mohon terus PhD by mixed mode. Ini dapat membantu anda untuk menguasailah sebelum menulis kajian, menguasai content knowledge ataupun ilmu-ilmu tertentu yang berkaitan dengan kandungan dan kajian dalam kursus-kursus yang ditawarkan melalui Doctor of Philosophy. Bagi yang dah ada sarjana, saya galakkan mengikuti Doctor of Philosophy by Research. Walaupun bagaimanapun masih terbuka sekiranya ini mengikuti by mixed mode, terutama bagi bidang kaunseling, bidang dasar dan juga pendidikan. Satu lagi adalah bidang kurikulum.
Okey. Untuk sarjana secara penyelidikan bioresearch kita ada satu saja nama programnya iaitu Master of Education, sarjana pendidikan, tetapi di dalamnya dia ada lebih kurang 25 bidang. Maknanya bidang-bidang yang mana ada kepakaran di Fakulti Pendidikan, ada pensyarah-pensyarah yang boleh menyelia. Jadi anda boleh mohon Masters Bioresearch. Ini tidak ada khusus kecuali khusus penyelidikan sahaja dan selebihnya adalah menulis disertasi. Masters by coursework kita ada sarjana secara kerja khusus iaitu PQA, PQB, PQD, PQE, PQF. Okey, sarjana secara khusus ini kalau bagi HLP boleh diterima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sarjana by courses kita menawarkan 12 jam kredit projek penyelidikan iaitu melebihi daripada keperluan minima yang diperlukan oleh KPM bagi yang mendapat tawaran HLP. So Master of Professional Counselling, Master of Education and Management, Master of Mathematics Education with Technology, Master of TESOL, Education in English as a Second Language, and Master of Arabic Language Education. Okay. Dan kita ada Masters by Mixed Mode Curriculum Development. Okay. Tapi semester hadapan kita lebih bertumpu kepada Master by Research dan juga Master by Fully Courses. Dan satu lagi adalah Postgraduate Diploma. Okay. Jadi ini tidak melibatkan pelajar HLP lah. Okay, perkara penting bagi calon-calon postgraduate, calon-calon ijazah tinggi. Ini cuba lihat next slide saya rasa mungkin yang ni tak pasti, tetapi bagi yang telah mendaftar ataupun telah memohon dan mendapat tawaran, penting untuk mereka register lah. Dan register itu dianggap sah apabila anda telah meletakkan sekurang-kurangnya satu kursus. Jadi setelah mendaftar perlu bayar dan juga perlu masuk semula dalam sistem untuk mengesahkan pendaftaran. Confirm your registration successfully in the system. Kalau tidak sahkan, selagi itu nama tidak ada dalam sistem, seperti tidak mendaftar. Okay. Yang penting bagi peringkat ijazah tinggi adalah ini peringkat kita punya pelajaran peringkat tinggi, kita sangat bergantung kepada self learning ataupun adult learners. So anda semua perlu ada study plan yang kemas lah. Kami ada menyediakan time to plan ni, tapi sebenarnya bergantung kepada kesesuaian dan keupayaan anda selaku pelajar ijazah tinggi. Tetapi sebagai pelajar yang mendapat tawaran terutama HLP ataupun beasiswa dari mana-mana, sepatutnya anda boleh mengikut GOT time plan ni lah, graduate on time ni, supaya dapat menamatkan dalam tempoh beasiswa yang ditawarkan oleh penaja. Okey. Bagaimana graduate on time? Cuba kita lihat. Ni makna timeline kita perlu jelas. Okey, saya pergi dulu kepada Dr. of Philosophy. Research bagi Dr. of Philosophy by Research, minimum period adalah 4 semester maknanya 2 tahun adalah minimum period. Walaupun anda mungkin excellent, anda tamat semua research semua pada 3 semester, anda tidak boleh menghantar tesis ataupun tidak boleh bergraduat kalau belum cukup minimum period. Jadi penghantaran tesis untuk pemeriksaan mesti selepas 4 semester berada di dalam sistem. Itu minimum period maksudnya. Dan maximum period 12 semester maknanya lebih kurang 6 tahun. Maximum period maksudnya sekiranya tempoh anda dah sampai kepada maximum period, anda tidak habis lagi, automatically anda akan masuk dalam sistem itu sebagai gagal keluar. Maknanya gagal dan keluar. Kita tak ceritalah proses raya-rayaan tu lagi tapi ini saya cerita perkara-perkara yang asas saja. Tetapi kalau anda mendapat beasiswa, sebenarnya dalam pengalaman pelajar-pelajar kita mendapat HLP dan yang committed, yang tidak ada bisnes lain lah. Maksudnya yang memang buat Dr. Philosophy, committed, kerap berjumpa penyelia, memang 4 semester ini sebenarnya boleh capai. Okey. Proses pemeriksaan bagi Dr. of Philosophy ni
kita tak cakap pasal proses ini termasuk pemeriksaan dan juga formative evaluation lah, penilaian berterusan ya, di mana anda perlu menyediakan proposal defense. Itu perlu dibentang ya, ataupun dinamakan seminar 1 pada semester 2 atau 3. Ya, kalau anda cepat memang anda boleh bentang walaupun pada semester 1, ya, tapi semester 2 tu kurang-kurang semester 1 tu proses untuk kita menggali ilmu dan juga metod yang sesuai. Semester 2 atau 3 boleh bentang, dan semester 2 seminar 2 atau CD Candidature Defense anda dikendaki bentang pada semester 4 atau semester 5. Seminar 3 atau seminar tesis antara semester 4 atau 5, dan anda perlu menghantar dinamakan 3 months notice notice untuk menghantar tesis dan juga pelantikan pemeriksa luar dan dalam pada semester 4 dan 5, dan anda akan viva voce dalam tempoh semester 6 atau 7 ya. Jadi ini timeline yang makna boleh GOT lah, graduate on time. Siapakah pemeriksa? Pemeriksa adalah 1 internal examiner dan 2 external examiners ya. 2 external examiners normally 1 di dalam negara, 1 dari luar negara. Dan keperluan juga untuk Dr. Philosophy by Research adalah perlu ada 2 penerbitan. Kalau ISI hanya 1, kalau Scopus dia dianggap 1.5 Dan kalau referee journal ataupun jurnal-jurnal kita yang diiktiraf oleh MySite, diiktiraf oleh Fakulti Pendidikan, perlu ada 2 jurnal, 2 artikel terbitkan dalam jurnal. Dan research thesis itu dia punya word count dia lebih kurang 80,000 hingga 100,000 patah perkataan ya. Jadi word count ini adalah berdasarkan keperluan MQA. Mungkin nampak macam besar lah sebab ada fakulti yang tak sampai word count 80,000 ni, tapi kita bertakluk kepada MQA punya keperluan. Kemudian next kita pergi kepada yang ingin ikuti Dr. Philosophy by Mixed Mode. Dia ada coursework dan dia ada research. Research ni 80 jam kredit. Maknanya research dia lebih kecil sikit daripada Dr. Philosophy by fully research. Dan minimum period dia 5 semester. Kenapa 5? Sebab dia ada kursus. Kalau yang tadi 4 semester, ada kursus itu ambil masa juga. Sebab tu saya kata saya galakkan mereka yang mendapat sarjana muda by first class, dia memang layak mohon. Dan juga kalau tak pun yang ada sarjana dan full time dan ingin meningkatkan pengetahuan yang mendalam dalam bidang, juga digalakkan memohon Dr. Philosophy by Mixed Mode. Maksimum periodnya 10 semester. Maknanya 10 semester tu dia mesti selesai lah. Kalau tak selesai dia memang keluar dalam sistem sebagai GK, gagal keluar. Kalau kita ikut dari segi prosedur pemeriksaannya termasuk formative evaluation, coursework perlu diikuti sebanyak 24 jam kredit ya. Maknanya 8 kertas lah, 8 paper sebab 1 jam kredit tu 1 paper 3 kredit 8 kali 3 24. Research thesis 56 kredit. Word count dia kurang daripada yang tadi, dia 60,000 hingga 80,000. Dan dari segi pemeriksaan tetap dia ada proposal defense, candidature defense, 3 month notice dan viva. Jadi ini time dia pada semester 3, semester 4, semester 4 dan 5. Jadi perlu merancang supaya membentang proposal defense dan juga CD pada tempohnya. Dari segi pemeriksa ada satu saja internal examiner dan satu saja external examiner. So kalau yang fully research ada 2 external examination dan requirement ada 1 publication only. Kalau yang tadi 2 ya. Okay. So mode of teaching macam biasalah, lecture, group discussion online, blended dan sebagainya. Okay, next kita pergi pada master by fully research. Yang tadi 25 bidang tu kan, kita ada master by fully research. Minimum period dia 2 semester. Maknanya 2 semester, kalau cepat 2 semester tu 1 tahun lah. 1 tahun habis hantar boleh graduate lah. Maksimumnya 8 semester. Kalau dah 8 tak graduate, dia memang gagal keluar lah, ataupun tak ada progress, memang gagal keluar. Examination dia 1 internal examiner dan 1. Maknanya pemeriksaan tesis tersebut akan diwakili oleh seorang internal examiner dan seorang external.
Tetap dia ada seminar 1, seminar 2 dia ada PD, proposal defense dan CD. So tempohnya so perjalanan kita tu perlu disusun dengan bijak lah. Semester 1, semester 2 tu sepatutnya masuk proposal defense, semester 3, 4 tu masuk candidature defense, lepas tu proses terima notis, dan masa research ni dia ada dinamakan sebagai board of exam. Dia tak nama Viva, dia nama board of exam. So kalau untuk GOT antara semester 3 dan 4 itu sepatutnya kita telah masuk dalam pemeriksaan ni lah. Jadi itulah lebih kurang, dan mode of teaching tu biasalah macam PhD by fully research. Ada satu kursus yang perlu diikuti, khusus method, dan selebihnya adalah supervision dengan penyelia. Okay, next, master by mixed mode. Mixed mode, tapi mixed mode ni kita skip dulu kan, Dr. Chua. Okay. Master by courses, by courses ni memang sangat famous lah, terutama TESOL dan counselling. Tempoh minimumnya maknanya 2+1 semester, maknanya 3 semester atau 1 tahun setengah sepatutnya boleh tamat. Ini bagi yang memenuhi tempoh GOT. Maksimum period adalah 8 semester. 8 semester maknanya 4 tahun juga ya. Pemeriksaan ada coursework yang perlu diikuti sebanyak 42 jam kredit bagi semester 1 dan semester 2, 42 jam, dan satu projek paper yang akan diperiksa oleh seorang internal examiner dan juga penyelia. Di mana projek paper ini membawa 12 jam kredit, jadi ini memenuhi bagi yang mendapat beasiswa HLP, beasiswa mana-mana, kerana disyaratkan oleh beasiswa 10 jam kredit Jadi telah memenuhi. Word count-nya antara 20,000 hingga 30,000 patah perkataan, dan digalakkan pada semester 2 dan sem 3 untuk yang cepatlah, yang untuk graduate on time. Mode of teaching sama juga ada kelas dan juga ada supervision. Okay. Okay. So ini gambaran sikit lah anda dan supervisor sepatutnya berhubung rapat lah, kerana anda tidak boleh pergi ke proposal defense, candidature defense dan juga seterusnya tanpa konsen daripada supervisor. Tanpa supervisor ada borang sebagainya. So perlu faham apa yang supervisor perlu dan minta, dan bidang yang ada kaitan dengan anda dan juga dengan tajaan kat sini perlu berbincang dengan baiklah dengan supervisor. So biasanya pelajar sangat rapat dengan supervisor lah. So jangan cari gaduh lah Kalau dalam gambar ni macam gaduh, tapi sebenarnya bergaduh untuk bermain semula kan. So mesti rapat dengan penyelia, dan anda akan mendapat sokongan yang baik dengan penyelia terutama untuk penerbitan dan juga untuk menghabiskan kajian anda. Okay. Supervisor kalau PhD normally 2 supervisor, mungkin seorang senior, seorang junior, atau kadang-kala dua-dua junior atau kadang-kala dua-dua senior, bergantung kepada bidang dan metod yang anda pilih untuk dijalankan. Dan untuk master biasanya hanya seorang supervisor. Dan di sini anda perlu bina repo yang baiklah seperti yang saya sebut tadi tapi jangan begitu saja, mestilah buat appointment kerana supervisor juga sibuk dengan kelas dan juga dengan penyelidikan yang dilakukan oleh mereka. Okey, seterusnya tentang pemeriksaan tesis okey. Saya boleh nyatakan bahawa normal pemeriksaan tesis kita, pelajar biasanya berada di nombor 3 dan 4 tu sama ada minor corrections or major corrections. Itu normal maknanya kita manusia biasa mesti ada buat salah lah, we are not perfect kan. Mesti ada salah silap, so kat situ kita mungkin akan jatuh pada minor corrections. So normal kalau anda jatuh di situ, jangan anggap bahawa anda teruknya ada correction kan. Oh sorry, saya punya komputer habis bateri. Sekejap. Sorry Okay, so
Tesis biasanya akan minor atau major corrections. Okey. Okey. Tapi ada juga yang mungkin akan jatuh bawah distinction. Distinction ni syarat dia untuk distinction mesti within a period of GOT. Dalam tempoh GOT, makna kalau PhD dalam tempoh 4 semester itu submissionnya mesti dalam tempoh tersebut, dan distinction bergantung kepada keputusan oleh para penilai, para pemeriksa. Yang kedua, without amendments tu tanpa pembetulan. Ini tempoh pembetulan penambahbaikan adalah dalam tempoh 2 minggu. Kalau minor correction dalam tempoh 3 bulan ke bawah, major correction 6 bulan ke bawah, dan sekiranya kajian anda tu tidak memerlukan kepada carian data tambahan, data tak cukup ataupun ada masalah yang besar dalam penulisan akan diberi re-examination, pemeriksaan semula dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. So ini pun masih belum fail pemeriksaan semula dan akan di viva semula lah. Tapi kemungkinan juga kalau peringkat PhD ada yang boleh downgrade ke master atau mungkin fail. Fail ni biasanya sekiranya terlibat dengan plagiarism ataupun calon memang tak faham langsung dalam masa viva, anda tak faham langsung apa kajian dibuat jadi dia menampakkan tidak ada ketulinan dalam kajian dibuat mungkin pemeriksa akan lihat tesis ni diupah ke apa macam itulah okey. Kalau anda buat kajian dengan betul ikut tu, sebenarnya akan jatuh sama ada minor atau major corrections. Okey, untuk publication sebab fakulti kita ada beberapa jurnal jurnal-jurnal ini untuk membantu pelajar. So sekiranya pelajar ada masalah dalam penerbitan sebab publication merupakan salah satu daripada syarat untuk bergraduat. Jadi kalau pelajar ada masalah, kita ada jurnal-jurnal yang boleh sebagai platform kepada pelajar dengan bantuan penyelia. Sebab tu saya kata perlu faham penyelia dan rapat dengan penyelia. Okey. Antara jurnal-jurnal yang online kita yang boleh pelajar submit MOJEM. MOJEM yang kedua ni, Malaysia Online Journal of Education Management, ini adalah jurnal Scopus. Kita ada MOJES, IOGL, OG, JUKU, MOGC, JUPD, ni semua jurnal-jurnal yang bersifat referred dan diiktiraf oleh MySite lah, Malaysian Citation Index dan juga Fakulti Pendidikan. Jadi jurnal-jurnal ini dia berkait dengan bidang anda semua. Ada lagi ke? Next slide, ada jurnal lagi. Okey, ada 2 printed journal. Ini printed journal. Maknanya dia tidak online dan jurnal-jurnal ni adalah jurnal yang dah lama lah, tapi still dia mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dari segi publication dia. Dan anda juga boleh publish dalam jurnal-jurnal lain yang diiktiraf oleh Fakulti Pendidikan UiM. Maknanya ada jurnal yang pelajar publish tapi tak diiktiraf ataupun tidak disenaraikan dalam Fakulti Pendidikan, anda kena minta tolong penyelia lah untuk memaklumkan kepada Timbalan Dekan Penyelidikan untuk menyenaraikan, masukkan dalam penyenaraian di Fakulti Pendidikan. Okey, maklumat berkaitan dengan postgraduate sebenarnya boleh dapat di hujung jari. Boleh pergi kepada kita punya education.um.edu.my. So di situ ada maklumat-maklumat yang boleh diteroka dan juga browse lah sekiranya ada maklumat lain, anda boleh hubungi Fakulti Pendidikan Malaya. So di talian 037967. Saya tak ingat tapi kalau dekan punya 5,000 5,000. Kalau pejabat am di bawah pergi pada 5006 atau 5133. Okey. Ini Maya bagi sistem bagi yang nak mendaftar, yang telah di offer dan mendaftar, dia perlu kepada Maya sistem lah. So Maya sistem ni kena follow lah dia punya langkah-langkah yang ada tu. Okey. Saya rasa itu saja yang mungkin dapat memberi panduan umum lah kepada mereka yang ingin belajar di Fakulti Pendidikan Malaya. So terima kasih atas perhatian semua. Sekian. Terima kasih
kepada Profesor Madya Dr. Zahara Husin atas perkongsian yang informatif sebentar tadi. Okey, di sini saya nampak ada beberapa soalan dari yang dikemukakan oleh penonton kita di YouTube Live. Okey, nanti saya akan kemukakan soalan ini kepada Profesor Madya Dr. Zahara. Okey, ya, soalan pertama untuk Profesor Dr. Zahara. Soalan dia ditanya oleh macam bakal calon ingin tahu, selain daripada penerbitan artikel, ada tak mungkin mempunyai alternatif seperti membentang di conference, adakah dia dikira untuk syarat graduate dalam yang disenaraikan tadi? Okey, so terus jawablah Prof. Dr. Chua. Ya, boleh. Ya, Prof. Terima kasih yang bertanya. Okey. Kita memang sangat menggalakkan pembentangan di conference tetapi artikel yang publish di conference, saya dapat dengar balik suara saya. Okey tak? Artikel yang diterbitkan di proceeding tidak diambil kira sebagai penerbitan pelajar, tetapi apa yang kita boleh buat setelah bentang dalam conference, kita tidak publish dalam proceeding. Kita ambil artikel tu, kita maklumkan pada pemilik conference bahawa kita tak mahu publish, kita publish tempat lain. Tapi tu penyelidik biasanya ada makluman yang banyak boleh bantu tu. Okey, Jadi dia penerbitan tidak menjadi masalah kepada calon kita lah banyaknya. Walaupun maknanya kalau tesis tu boleh buat, along the way memang boleh publish. Kadang-kadang pelajar kita boleh publish sampai 10, kita ada yang sampai 50 penerbitan setelah habis PhD. Itu yang excellent. Okay. Soalan seterusnya untuk Dr. Zahara. Okey, pelajar calon ingin tahu, bolehkah mereka memilih kalau sekiranya mereka mempunyai pensyarah yang mereka ingin ikuti bersama untuk kajian mereka, untuk PhD mereka atau master mereka. Boleh tak mereka memilih atau menamakan nama pensyarah semasa mereka buat permohonan? Ya, kalau buat dalam sistem apply UM tu, anda boleh pilih nama dalam tu. Okey, baik. Tapi bila anda memilih, pastikan bidang yang anda kaji tu kena dengan penyelia tu. Kalau katakan pilih saya, tapi nak buat matematik Dr. Chua punya kepakaran. Kalau matematik pilih Dr. Chua, okey. Kalau saya katakan nak buat tentang social science, pendidikan Islam, pendidikan akhlak, itu akan kenalah. Tapi kalau pilih orang yang anda suka tapi bukan bidang yang dia punya kepakaran, kita akan tukar. Okey, baik. Terima kasih atas respon Dr. Zahara. Okey, ada satu soalan lagi. Berapa lama, calon ingin tahu berapa lama surat tawaran akan dikeluarkan oleh pihak either universiti atau fakulti selepas calon memohon dalam sistem? Sebab mereka kata mereka perlukan surat tawaran tersebut untuk kelulusan, untuk hantar ke bahagian tajaan untuk cuti belajar. Ya. Okey, itu ada perkara baru yang sebenarnya ahli fakulti pun belum maklum. Kalau untuk sarjana terutama by fully courses, UM telah melaksanakan surat tawaran yang segera dalam tempoh 6 hari. Maknanya dia mohon hari pertama, kita dikehendaki proses sampai hari ke-5, hari ke-6 calon akan dapat offer letter. Okey, tapi kalau by fully research, dia mengambil sedikit masa kerana calon perlu dilihat dia punya kesesuaian proposal, akan disemak oleh jabatan, oleh bakal penyelia. Itu ambil tempohnya agak lama sikit lah. Ya. Tapi sekiranya anda nak cepat, selepas anda mohon, email kepada saya ataupun kepada Puan Aizan, penolong mendaftar, maklumkan. Kalau yang memerlukan cepat, kita akan proses ikut keperluan lah. Kalau normal tu biasanya di antara 2 minggu hingga sebulan lah.
Okay, baik, atas maklum balas daripada Profesor Madya Dr. Zahara. Okey, memandangkan masa tidak mengizinkan, okey, benarkan saya tanya soalan yang terakhir kepada Ya. panel kita hari ini. Okey, calon ingin tanya, okey, selain daripada membuat disertasi atau tesis, adakah mereka perlu mengambil sebarang kursus, maksudnya kursus wajib untuk mereka lulus untuk mereka supaya mereka boleh bergraduat? Okey, ini saya kira PhD lah kot ya. 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 PhD by research. Okey. Sekiranya calon yang memohon mempunyai konten knowledge yang cukup masa sarjana muda dan juga sarjana dalam bidang, tak perlu ambil mana-mana kursus kecuali research method. Maksudnya satu paper yang wajib lah. Satu yang wajib tu memang auto. Semua di fakulti, semua pelajar di UM memang perlu ambil research method. Research method dia boleh pilih sama ada nak kualitatif atau kuantitatif, depend dekat dia punya metodologi yang bakal digunakan dalam penyelidikan. Tetapi kalau calon yang memohon itu bidangnya berbeza, ya, katakan dia bidang teknologi, tetapi dia nak buat PhD dalam bidang sosiologi. Jadi jabatan mungkin akan mengenakan satu atau dua kursus untuk memberi dia content knowledge lah. Dan kursus ini di peringkat sarjana lulus sekurang-kurangnya B. Ya. Tapi kalau, sebab tu saya nasihatkan ya, kalau pelajar PhD nak mohon, baik mohon yang selari dengan bidang. So kat situ clear cut ya, maknanya kalau bidang dia med, sarjana med, PhD med, itu clear cut. Dan pelajar macam ni pun dia sebenarnya cepat graduate, dia faham, konten dia faham, dan untungnya juga dari segi kerjaya dia sangat fokus nantilah. Okay. Okey, terima kasih atas nasihat dan informasi yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Zahara Husin. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada panel kita, Profesor Madya Dr. Zahara Husin, kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi Jumaat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri sesi webinar pada hari ini. Selamat maju jaya dan harap menerima permohonan anda pada masa yang terdekat. Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Zahara Husin dan para hadirin. Kita akan berjumpa lagi pada sesi webinar yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih.